Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita dalam kelas Pendidikan Jasmani dan Kesihatan KSSR tahun 6. Untuk keberkatan kelas ini, marilah sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami hikmah-Mu dan bentangkanlah ke atas kami gedung rahmat-Mu. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Amin. Baik, dalam Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, kita akan menggabungkan dua subjek ini kepada satu kelas online disebabkan beberapa masalah, iaitu berkenaan dengan pendidikan jasmani. Ia akan melibatkan pergerakan dan alatan, yang mana alatan yang perlu digunakan kebanyakannya hanya ada di sekolah. Dan juga untuk pergerakan, ia memerlukan ruang serta pengawasan. Kalau kamu buat di rumah seorang-seorang, takut jatuh tergeliat nanti, sakit boleh. Yang seterusnya, pendidikan jasmani boleh mengakibatkan kecederaan. Tanpa pengawasan, tambah-tambah lagi, pada zaman PKP ni, kalau masuk hospital, kena kuarantin lah. Okay? Oleh disebabkan itu, 85% PDP akan dilaksanakan di sekolah untuk subjek pendidikan jasmani, manakala 15% mungkin boleh dilaksanakan di rumah. Kita lihat pada kemahiran dan juga kemampuan yang boleh dilaksanakan. Yang mana selepas kamu laksanakan, kamu perlulah menghantar bukti kemahiran tersebut. InsyaAllah nanti kita akan jumpa kemahiran yang mungkin boleh dibuat di rumah. Disebabkan itu, kita akan banyak belajar berkenaan pendidikan kesihatan, yang mana secara 100% kemungkinan besar pendidikan kesihatan boleh dilaksanakan secara atas talian atau online. Dan kamu boleh merujuk buku teks yang ada pada kamu, termasuk internet, buku-buku tambahan, majalah-majalah, dan juga boleh berkolaborasi atau bekerjasama dengan ahli keluarga kamu untuk tugasan pendidikan kesihatan. Seperti biasa, dalam kelas saya akan ada tugasan yang mana tugasan kamu akan ditaksir atau dinilai secara berterusan. Untuk pelajaran hari ini dalam pendidikan kesihatan, kita akan bersama-sama membincangkan modul 1, iaitu kesihatan fizikal. Yang mana kesihatan fizikal ini kita akan lihat tajuk yang pertama, iaitu berkenaan kesihatan diri dan reproduktif. Baik, di akhir pembelajaran ini, saya harap kamu akan yang pertama mengetahui dan memahami pertumbuhan serta perkembangan fizikal yang sihat. Tahu dan faham pertumbuhan dan perkembangan fizikal kamu. Yang kedua, kamu akan menganalisis atau mengenal pasti perubahan fizikal. Pada ni perubahan fizikal lelaki dan perempuan di alam remaja. Okey, siapa kita nak belajar perubahan fizikal ke alam remaja? Okey. Baik, apa yang dimaksudkan dengan perubahan fizikal? Okey. Apa yang dimaksudkan dengan fizikal? Fizikal ni adalah melibatkan apa? Dia adalah tubuh badan manusia lah. Kita nak lihat perubahan fizikal di sini adalah berkenaan dengan perubahan yang berlaku pada manusia. Kita ingat balik perubahan yang mana kita mula-mula dilahirkan sebagai bayi. Pada umur bayi, kita tak ada gigi, tangan kita kecil, badan kita lembut, tulang pun lembut, tak boleh berdiri dan sebagainya. Kemudian kamu mengalami perubahan sedikit demi sedikit dan sekarang kamu di alam kanak-kanak. Di alam kanak-kanak ni lah, nampak
pakai baju pun, dengan dengan kepiah pun ikut suka berterabak lagi. Gigi pun tak berapa nak cuci lagi. Warna pakaian pun ikut dan je, pakai ikut yang ada saja. Yang mana lepas ni dan pada masa sekarang juga kamu akan dan tengah mengalami perubahan yang kedua, iaitu ke alam fasa alam remaja. Nak dibandingkan dengan pakaian remaja ni, nampak? Baju elok, cantik ni. Pakai tudung macam-macam fashion. Okay, dengan jaket dia, dengan gadget dia. Sekarang kamu berada di peralihan ni. Kamu akan melangkah ke alam remaja. Sebab itulah kamu dikehendaki untuk belajar berkenaan perubahan fizikal ni supaya bersedia di masa hadapan, yang mana akan berlaku perubahan yang berbeza untuk lelaki dan juga perempuan. Baik, kamu dikehendaki membuka buku pendidikan kesihatan yang buku teks pendidikan kesihatan, dan kamu dikehendaki merujuk pada muka surat 2 hingga muka surat 3. Okey, muka surat 2 hingga muka surat 3. Yang mana dalam muka surat 2 hingga 3 ni terdapat 2 sesi perbualan antara murid perempuan, 4 orang murid perempuan dan 4 orang murid lelaki di lokasi yang berbeza. Dalam perbualan ni mereka menyatakan apa perubahan, apa yang sedang berlaku. Perubahan ni maksud dia yang sedang berlaku pada murid perempuan dan murid lelaki. Apa yang sedang berlaku dari fasa kanak-kanak ke mana? Ke remaja. Okey, kamu dikehendaki baca dan fahamkan cerita perbualan mereka ni dan lengkapkan tugasan yang seterusnya ini. Selamat membaca. Baik, daripada buku teks yang kamu baca tadi, daripada cerita ataupun dialog yang kamu baca tadi, daripada muka surat 2 hingga muka surat 3 tadi, kamu dikehendaki membuat tugasan, iaitu melengkapkan jadual macam ni. Okey, saya bagi jadual ni, yang mana kamu tiru sebiji macam ni, tulis dalam buku, kecuali bahagian yang ada ni, L1, L2, L3 ni, P1, P2, P3 ni tak perlulah tulis. Apa yang kamu perlu tulis adalah perubahan yang berlaku pada tempat L1 sampai L3 ni. Contohnya, pada kanak-kanak lelaki berubah menjadi remaja lelaki, perubahan yang berlaku yang pertama, dia akan tumbuh saya bagi clue lah. Contoh. Okey, kamu buat di mana? Buatlah di dalam buku pendidikan kesihatan kamu. Kemudian dah selesai, kamu dikehendaki membuat salinan jawapan tu di pautan atau link yang saya bagi dalam grup WhatsApp. Kamu kena hantar dalam grup WhatsApp. Kalau tak hantar, dikira tak melaksanakan tugasan. Okey. Baik, ingat, jawab dengan teliti. Markah anda akan direkodkan dalam pentaksiran sekolah. Dengan ini, berakhirlah kelas pendidikan kesihatan kita pada minggu ini. Sekian dan tahniah saya ucapkan kepada kamu yang menonton video ini. Dan untuk renungan pada hari ini, kita lihat kata-kata ini. Tidak ada kata gagal. Gagal adalah ketika kita berhenti berusaha. PKP duduk rumah pun tetap boleh
belajar. Sayonara.